Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Apa khabar para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala? Saya mengharapkan walau di mana jua anda berada dan juga menonton tayangan Ustaz pada pagi ini, saya mengharapkan agar mudah-mudahan semuanya sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, kembali kita bersiaran pada pagi ini, pagi Jumaat Yaumul Jumaah Sayyidul Ayyam, hari Jumaat penghulu segala hari, bagi edisi 8 Disember 2023 bersamaan dengan 24 Jamadil Awal 1445 Hijri. Dan anda sedang menyaksikan tayangan Ustaz yang mana kita akan membicarakan satu topik yang cukup penting, iaitu gagalnya seorang anak. Tajuk yang akan kita bicarakan pada pagi ini. Dan ada juga para penonton boleh mengikuti dan juga menonton siaran tayangan Ustaz pada pagi ini secara HD di www.tonton.com.my, ataupun yang menonton menerusi FB Live, jangan lupa untuk tekan butang kongsi. Sama-sama kita bantu sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan tayangan Ustaz sebagaimana biasa bersiaran serentak menerusi TV3 dan TV9. Di TV9 kita lanjutkan 30 minit siaran tambahan sehingga jam 8.30 pagi. Terus kekal menonton sehingga ke hujung rancangan insya-Allah. Dan pagi Jumaat kita tidak lengkap jika kita tidak ditemani oleh Al-Fadhil bintang ilmuwan kita, Ustaz Muhammad Yaakob Yusra. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Dari Kedah dari sini. Ni insya-Allah. Masya-Allah, tabarakallah. Dan tuan-tuan dan puan-puan, para penonton, bila sebut Ustaz gagalnya seorang anak, kita juga seorang anak, dan mungkin para penonton juga seorang anak dan pernah menjadi seorang anak, dan kita mengharapkan agar perkataan gagal itu tidak pernah ada mungkin dalam kehidupan kita sebagai seorang anak. Kerana sebagai mukadimah awal pada pagi ini Ustaz, bila sebut tentang kewajipan berbuat baik dan juga ketaatan kepada ibu bapa, ianya satu konteks yang sangat luas yang dibincangkan oleh Islam sendiri. Dan mungkin sebagai mukadimah mungkin ada sesuatu yang ingin dikongsikan oleh Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal masykur. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Yang saya hormati Fadhil Ustaz, yang hormati tuan-tuan puan-puan, muslimin muslimat, rakan-rakan penonton tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kita bersama, dan dengan insya-Allah pada pagi ini dengan satu tajuk dan topik yang saya rasa sangat luar biasa, yang perlu untuk kita ambil tahu dan cakna. Sebab tuan-tuan, kalau kita gagal dalam bekerja, kita gagal dalam rumah tangga, kita gagal dalam pelajaran, maka tidak menjadi noktah terakhir dalam kehidupan. Masih banyak jalan-jalan yang lain, kan? Kita diberhentikan kerja di satu tempat, boleh cari tempat kerja lain. Dan paling koman, paling cak ayam pun di Vietnam baru-baru ni dia buat acara tidur. Nak abang kata boleh jadi kerja hang tukang tidur
pun ada kerja juga. Maksudnya kalau dalam pekerjaan gagal masih ada laluan dan ruang yang boleh kita manfaatkan. Belum berkeluarga tidak menjadi satu kesalahan, tetapi dalam kehidupan ketika gagal dua. Yang pertama, gagal menjadi hamba Allah yang beriman, mati dalam keadaan kufur, yang tu total gagal. Allah. Yang kedua, kegagalan yang di mana menjadi anak-anak yang derhaka. Kerana Nabi sebut dalam satu hadis, ala unabbiukum bi akbaril kabairi salasan. 3 dosa yang Allah tak akan ampun sampai bila-bila. Allahu akbar. Nah, sampai bila-bila, forever and ever. Kan? Hashtag bukan til jannah, til nar, kan? Til hell, kan? Sampai selama-lamanya dalam neraka ini adalah perbuatan wa uququl walidain, yakni derhaka kepada ibu dan ayah. Dan kalau kita lihat dalam Al-Quran, bagaimana tajuk kita nak letakkan sebagai penanda aras untuk perbincangan kita pada pagi ini, tuan-tuan, dalam ayat Al-Quran ini ada berkaitan untuk perintah Allah untuk melakukan ketaatan kepada kedua ibu dan ayah, bersantun baik, berlemah lembut dan menjaga hak-hak ibu dan ayah ini. Ada 5 tempat dalam Al-Quran. Sebagai mukaddimah lah, insyaAllah kita akan pergi satu persatu. Tuan-tuan catat dulu yang mana dan ni sebagai warm up pagi-pagi ni. Yang pertama dalam surah Isra, surah yang ke-17 ayat 23 dan 24. Surah Al-Isra ayat 23 dan 24, surah yang ke-17 dalam Al-Quran. Yang kedua, surah Luqman, surah yang ke-31 dalam Al-Quran ayat ke-14. Yang ketiga, Allah cerita kepada kita dalam surah Al-Ankabut, surah yang ke-29 dalam Al-Quran ayat yang ke-8. Surah Al-Ankabut ayat 8, surah yang ke-29 dalam Al-Quran, sebelum bertemu dengan surah Sajadah, kan, betul, Luqman. Yang keempat, surah Al-Ahqaf, surah yang ke-45 ayat ke-15. Al-Ahqaf ayat 15. Al-Ahqaf ayat 15. Dan yang kelima dan yang terakhir adalah surah An-Nisa, surah yang keempat dalam Al-Quran ayat 36. Jadi 5 ayat ni kita akan jadikan sebagai penanda arah, benchmark kita berkaitan bagaimana kita tidak mahu menjadi anak yang gagal sebagai seorang anak kepada ibu dan ayah kita, bersabit dengan perintah yang Allah tetapkan kepada kita sebagai manusia untuk berlaku baik, yakni tak buat benda-benda loklak dan tak senonoh lah kepada mak dan ayah. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan dan keberkatan. InsyaAllah tuan-tuan jangan ke mana-mana, dan saya nak mengajak tuan-tuan untuk kita pagi ni bertalaqi bersama-sama dalam tajuk yang sangat penting dalam kehidupan kita, pada saya, pada Ustaz Anas dan semua yang sedang menonton. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan. Kalau ada anak di rumah, gerak mereka Ustaz bangun pada pagi ni untuk kita sama-sama mengambil iktibar, insya-Allah, mudah-mudahan. Allahu akbar. Insya-Allah, tabarakallah. Kewajipan menjaga dan berbuat baik kepada kedua ibu bapa para penonton adalah satu kewajipan dan tanggungjawab kepada anak-anak. Dan terdapat banyak ayat Quran sebagaimana yang telah pun dikongsikan oleh Fadil Ustaz Yaakob menyentuh berkenaan dengan kewajipan anak-anak kepada ibu bapa serta adab-adab yang mesti dijaga ketika kita bersama dengan mereka maupun selepas mereka telah tiada. Dan kita nak raikan Ustaz soalan yang pertama daripada sahabat Facebook kita. Kita ada Jura Azlin Sufian di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Keutamaan berbakti kepada orang tua, apakah jaminan atau ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia lagi serta di akhirat? Dan yang kedua, jika seorang anak itu tidak sempat meminta ampun kepada orang tuanya, apakah masih ada pintu keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimanakah caranya? Mohon pencerahan Fadil Ustaz. Baik, terima kasih pada soalan yang sangat luar biasa daripada Kak Jura Azlin Sufian kita. Alhamdulillah. Yang pertama, soalan berkaitan apakah keutamaan untuk berbakti kepada ibu dan ayah dan apa ganjaran dia berdasarkan dalil-dalil yang ada. Kalau kita tengok satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga Imam Tirmizi dan Ibnu Majah, hadis daripada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang sangat banyak melakukan amal soleh dalam kehidupannya. Kata Nabi SAW dengan mafhumnya, keredaan Allah itu terletak kepada reda kedua ibu dan ayah. Dan kemurkaan Allah juga terletak pada kemurkaan kedua ibu dan ayah.
Nah, ini satu hadis yang saya yakin semua tuan-tuan kita pernah dengar. Kalau dulu pergi camp apa ni, Bina Insan kan, malam-malam lah tu depa suruh duduk daripada genggam tangan ingat mak ayah adik-adik kan, balik rumah penuh selipar depan, kereta parking penuh, tu confirm dia akan baca hadis-hadis berkaitan kita benar perlu mendapatkan redha mak dan ayah ini. Dan tidak ada satu benda yang lebih hebat dalam jaminan di dunia ini melainkan redha Allah dalam kehidupan. Tak ada benda lain kan. Kalau tuan-tuan jadi jutawan di dunia, di akhirat belum tentu mendapat redha Allah. Tuan-tuan memperolehi pasangan paling cantik di dunia, orang tengok pasangan tuan-tuan meninggal punya cantik, pun belum tentu mendapat redha Allah. Tetapi orang yang mendapat redha Allah di dunia dan akhirat, nescaya dia akan mendapat segalanya di antara kelebihan dan nikmat yang berada di dunia ini. Itu soalan yang pertama. Yang kedua, jika seorang anak itu tak sempat nak minta ampun pada mak ayah kan, dan mak ayah dia meninggal dulu, apa yang perlu dibuat? Nak buat apa ni? Ya, soalan yang kedua. Baik. Yang pertama, kena faham bagi elok, syarat nak minta maaf ni mestilah orang yang nak memaafkan itu masih hidup. Itu syarat dia. Dia kena faham macam ni. Saya buat salah dengan Da'i Anas, maka ketika mana dalam bab nak memberi maaf, mutlak milik Anas. Saya tak boleh paksa dia. Saya kata, Anas tolonglah maafkan aku, tadi aku buat sekian-sekian, saya buat sekian-sekian ke Anas. Itu hak dia, mutlak. Tak boleh saya paksa dia. Saya pegang pisau kata tunjuk ni, nak tonyoh kat dia kan, nak pergi rojoh dia kan, nak pergi tikam dia kan. Kalau hang tak maafkan aku tikam hang, tak jadi raja kan. Tak boleh. Maka tak boleh ugut. Maka wajib kalau nak minta maaf ni, orang yang kita nak memaafkan kita itu adalah orang yang masih hidup. Tapi kalau dah meninggal nak buat macam mana? Baik, kalau keadaannya orang yang telah pun meninggal dunia, maka the only chance yang kita miliki adalah di padang mahsyar. Disebut dalam hadis, ketika mana manusia dibangunkan kelak selepas berlakunya tiupan sangkakala yang kedua. Sangkakala yang pertama berlakunya kiamat, disebut dalam hadis, dan sangkakala yang kedua, maka akan dibangunkan sekalian manusia menuju ke mana? Ke padang mahsyar. Ketika tu semua manusia dihimpunkan dan akan saling mendakwa di antara satu sama lain, dan di antara pendakwaan yang akan wujud adalah untuk memohon maaf di antara suami dan isteri, isteri dan suami, mak ayah kepada anak-anak, anak-anak kepada mak ayah, kawan baik yang duk kencing kawan, balas letter kawan tak bagi balik dan sebagainya. Semua kesalahan tu kalau tak minta maaf di dunia, maka penghakiman yang mutlak akan berlaku pada negara akhirat. Cuma apa benda yang kita boleh buat, tuan-tuan, kita akan rehat sekejap pada yang tak ada nak minta maaf. Ada benda yang kita boleh lakukan sebagai sekurang-kurangnya usaha pada kita yang masih hidup. Tuan-tuan jangan ke mana-mana, insya-Allah mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan. Allahu Akbar. Mungkin ada yang menonton kita pada pagi ini, anda sebagai seorang anak yang mungkin pernah tidak bertegur sapa dengan ibu bapa, tarik nafas ketika, hembuskan, redakan kemarahan kita, dan banyak lagi akan kita kongsikan bersama dengan Fadil Ustaz Yaakob Yusra. Terus kekal bersama Tahira Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, kembali dalam Tahira Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala yang menonton pada pagi ini, yang masih ada ibu dan ayah, anda sangat beruntung. Saya, anda dan kita semua sangat beruntung kerana kita memiliki jalan ataupun pintu menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih lagi berbicara gagalnya seorang anak, dan kita mengharapkan kita tidak termasuk dalam kalangan anak-anak yang gagal menjadi anak yang terbaik kepada ibu dan ayah kita. Dan kita masih lagi bersama Fadil Ustaz Yaakob Yusra. Kita nak teruskan lagi Ustaz, soalan daripada sahabat kita tadi berkenaan dengan jika tidak berkesempatan
ataupun terlambat untuk meminta maaf kepada ibu dan ayah yang telah pergi, bagaimanakah caranya Ustaz untuk menebus kesalahan tersebut Ustaz? Baik, sebelum saya nak meneruskan, saya nak mengajak tuan-tuan, ada 1000 orang lebih yang sedang menonton di FB ini, tuan-tuan buat kerja paling mudah di dunia, dapat pahala pergi pakai pukul 7 minit ni, tuan-tuan tekan butang share, sebarkan seramai mungkin agar orang boleh mendapat kebaikan. Dengan asbab kebaikan kita sebarkan majlis ilmu, maka pahalanya sampai juga kepada ibu dan ayah dan orang-orang yang kita sayang, orang yang kita kasih, insya-Allah. Baik, ada 5 benda disenaraikan, benda yang kita boleh buat kalaulah orang yang telah meninggal dunia ini, mak dan ayah kita, pasangan kita, anak-anak kita, dan kita mengharapkan sesuatu benda agar meredakan kemarahan Allah di atas kesalahan yang pernah kita lakukan. Yang pertama, para ulama menyebut, baginda Nabi SAW sebut dalam hadis adalah berdoa dan memperbanyakkan istighfar. Fastaghfiruh, disebutlah hadis Nabi, memperbanyakkan kita untuk beristighfar kepada Allah. Nabi SAW tidak kurang 70 hingga 100 kali. Itu yang pertama. Yang kedua, banyakkan bersedekah. Sedekahlah kok mana pun, pastikan hari-hari ada. Yang ketiga, memperbanyakkan amal soleh. Macam kata dia, tekan butang share, tu pun kita mampu untuk buat. Yang keempat, berbuat baik dengan ahli keluarga orang yang meninggal tadi. Kalau mak kita dia baik dengan siapa, pergi buat baik. Ayah kita baik dengan siapa, buat baik dengan mereka. Dan yang kelima dan terakhir, memaafkan orang lain juga. Dalam kehidupan ni tuan-tuan, kalau kita nak orang maafkan kita, maka berlapang dadalah, lembutkan hati, rendahkan ego, maafkan juga orang lain. Insya-Allah dengan asbab kita memaafkan orang, mudah-mudahan Allah memberikan kemaafan yang sama kepada kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Dan Ustaz, kita ada sahabat yang menanti di talian pada pagi ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Saya Anas. Ya, siapa di talian? Nama saya Barudin Kasim. Jadi Assalamualaikum Ustaz. Salam ya bang, sihat ke? Okey, berkenaan dengan tajuk pagi ni memang bagus kan. Jadi saya sebagai sebagai ayah dan juga isteri saya kan. Jadi saya nak tanya kan, sebagai mak bapak, kita dah buat yang terbaik pada anak-anak kan, dengan ketegasan kita, dengan cara kita, dan juga dengan apa jualah untuk membesarkan anak, untuk menjayakan anak-anak ni kan. Tapi yang menjadi masalahnya Ustaz, ada anak-anak yang bila sekarang ni dah dewasa, dah berjaya, dah berumah tangga, dah juga menjadi kesenangan apa semua kan, dia seolah macam dia mempersalahkan mak bapak, dan juga dia tak boleh terima cara mak bapak dahulu dengan sekarang, dan juga dia cuba untuk menguasai mak bapak sekarang. Contohnya, dia tak boleh terima cara mak bapak punya cara. Mak bapak datang rumah, lepas tu ada yang benda kecil-kecil aja tapi tak serasi tu, dia halaunya mak bapak dia hantar ke rumah orang tua dan sebagainya. Dan lepas tu langsung tak hindraukan mak bapak ni. Jadi nak tanya Ustaz, adakah ini derhaka ataupun salah siapa ni, anak-anak ke ataupun mak bapak? Baik, pencerahan Ustaz boleh meredakan suasana sekarang ni Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, tabarakallah. Suatu luahan dan juga suara mewakili, mungkin sebagai seorang anak juga, mungkin beliau pernah bergelar seorang anak dan sekarang ni bergelar bapa dan juga ibu. Dan orang kata apa, ditelan mati emak, diluah mati bapa. Jadi mungkin kita tidak mencari siapa salah di sini Ustaz. Mungkin sebagai pencerahan dan juga nasihat untuk renungan kita bersama. Okey, baik, terima kasih pada kekanda saya Tuan Cik Barudin. Saya yakin soalan itu adalah untuk orang ramai yang sedang menonton. Saya juga sebagai seorang ayah kepada 6 orang anak, saya pun takut. Cuma disebutkan jelas dalam satu hadis, Nabi kata kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap daripada anak Adam yang lahir ini dalam keadaan yang fitrah. Maksudnya anak ni dia dibentuk cerminannya fa abawahu, mak dengan ayah. Total yang tu. Maksudnya tuan-tuan, anak kita hari ni, kalau anak kita jenis ketegak, ketahuilah mungkin kita ketegak dengan mak ayah kita dulu. Kalau anak kita jenis panggil lak, hari ni mungkin kita dah kelak-lakan kita itu diturunkan cerminannya. Ya. Dia as simple as that. Dia tidak ada benda yang akan lari daripada tu. Sebab tu kita this is not a time for us to blame, untuk kita blaming time, tapi untuk kita betulkan keadaan balik. Kalau hari ni anak kita keras sangat tuan-tuan, kalau kita masih ada mak dan ayah, kita minta maaf kat dia. Ada satu kes Ustaz, dia kata, Ustaz, saya rasa macam didikan saya ni perfect dah kepada anak-anak, tapi lately ni tiba-tiba anak saya berubah. Dia kata, saya dah buat macam-macam, pergi camp ni, buat ni, buat pergi kursus, jumpa kaunselor sebagainya, tak lepas-lepas juga.
Lepas tu guru saya kata apa dekat kawan, kat pakcik ni, dia kata pakcik try ada lagi mak ayah, ada. Try balik minta maaf sebenar-benar minta maaf. Bukan takat minta maaf betul raya, sayang, salah peluk cium betul habis dekat tu. Dia pun duk kelipok di baju mata tu, dia balik minta maaf sungguh. Bila balik Ustaz, dengan izin Allah, dia minta maaf ni, peluk betul-betul, menangis dia, mak dia pun menangis. Dia kata kalau cik ada minta maaf sungguh-sungguh dekat mak. Dan dia kata lepas tu dia dah 50 tahun lebih mak dia kata tak pernah cik nak rasa nak minta maaf sampai peringkat macam ni, sebab banyak cik pernah buat salah. Apa yang menariknya Ustaz, selepas dia mak dan ayah dia maafkan dia, mak ayah ni peluk dia, mak pernah terasa sekian-sekian, mak ni sekian, mak dia peluh kat dia. Dia kata Ustaz, bila balik di rumah dengan izin Allah, anak yang dulu lebih kurang dengan dia, tak dengar cakap dia, tak pernah hiraukan dia pulang rumah, kalau ajak makan sekali tak mau makan, tiba-tiba anak tu macam dengan switch button tu berubah terus. Allah. Dan 180 darjah berubah sehingga jadi anak yang alhamdulillah hari ini walaupun tidak sempurna tetapi lebih baik daripada yang sebelumnya. Maka persoalan salah siapa dan sebagainya pada saya itu adalah tepuk daratan iman. Kita masing-masing tahu macam mana kita membesarkan anak. Cuma sudah pastilah faktor-faktor lain itu mengambil kira siapa yang dia kawan, waktu mana siapa yang dia jadikan sebagai ikon dalam kehidupan, dan sudah pasti superhero yang pertama dalam kehidupan mana-mana anak di dunia adalah ibu dan ayah dia. Maka justru ketika berlakunya salah, duduklah bermuhasabah dan kembalilah untuk dalam keadaan membetulkan keadaan selewat manapun. Better late than never. Tidak ada jalan terlambat sebelum mana ajal bertemu daripada kehidupan kita. Maka insya-Allah saya doakan pada semua, termasuk saya sebagai seorang ayah, Ustaz Anas juga sebagai seorang ayah, pada tuan-tuan yang sedang menonton, insya-Allah sejauh manapun perjalanan anak itu telah pergi dan jauh sesatnya, maka pasti akan ajalan patah baliknya, jangan pernah berputus asa insya-Allah. Allahu akbar. An apple will fall near from a tree. Tu kata pepatah Inggeris sebut. Buah apple akan jatuh tidak jauh daripada pohonnya, Ustaz. Jadi seperti mana yang digambarkan oleh Fadil Ustaz Yaakob tadi, sebagai ibu dan ayah berilah didikan yang terbaik sementara masih ada masa dan kesempatan insya-Allah. Dan Ustaz, kita ada sahabat pemanggil sekira yang berikutnya di talian pada pagi ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Anas dan juga Ustaz Muhammad Yaakob Yusra. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama tak dengar suara Tuan Haji. Ya ada, tapi tak kesempatan ya. Tak berpeluang lah Dai ya. Jadi soalan saya begini Ustaz. Semua mak ayah mana ada yang nak anak tu gagal. Dia didik. Kita dah didik Ustaz daripada dalam kandungan lagi kita didik. Kita bacakan surah-surah dari dalam kandungan sebelum lahir. Dan lahir kita buat segala-galanya yang disuruh oleh agama, yang disaran agama. Tapi apabila dia besar ni yang jadi masalah sikit. Apabila dia duduk jauh, berjauhan dengan kita, itu yang jadi masalah. Kadang-kadang depan mak ayah pijak semut pun tak mati. Tapi belakang mak ayah, anak gajah pun lari. Jadi masalah ni yang jadi masalah. Soalan saya, apakah kayu pengukur sebenarnya ni? Ni Key Performance Index yang biasa dia orang sebut ni. Kayu pengukur kejayaan ataupun kegagalan ini sebagai sekiranya gagal, apakah ini dikira ujian ataupun salah didikan sebenar Ustaz? Saya mohon pencerahan Ustaz pada pagi ini supaya banyak yang berlaku macam ini Ustaz, pengaruh akan supaya lebih kuat daripada didikan ibu dan ayah di rumah. Jadi itu saya nak mohon pencerahan yang daripada seorang tok guru yang saya hormati, saya segani ini, supaya dapat pencerahan apakah ini ujian Allah sekiranya anak itu gagal ataupun kelemahan kita sendiri untuk mendidik anak itu. Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Tuan Haji Omar Abdul Majid mewakili suara. Sekali lagi, bapa yang kedua lah yang buat panggilan pada pagi ini, mungkin sebagai pencerahan dan juga nasihat untuk renungan kita bersama sebagai seorang ayah juga Ustaz. Baik, saya yakin tidak ada ibu dan ayah yang nak melihat dari kacamata kita sama ada ketika kita hidup ataupun telah mati untuk anak itu gagal. Tidak ada sama sekali. Malah saat ketika mana kita pisai muka rekod anak pun, kalau mai keputusan tak elok, sedih. Tapi kadang kita tak zahirkan kesedihan, kita pujuk dia dengan bahasa-bahasa yang baik. Maka di sini tuan-tuan, itulah namanya iman.
Itulah namanya kasih sayang. Bagaimana sayangnya kita kepada anak, kita tak mau tengok dia gagal. Maka saya yakin semua ada pengaruh. Saya ketika tahun akhir degree saya dulu ni, saya tulis kebetulan tajuk tesis saya berkaitan kesan dakwah kepada anak-anak remaja. Dan di antara salah satu dalam kajian itu, dalam data analisis itu, faktor kekeluargaan. Yang kedua adalah faktor rakan sebaya. Dan faktor rakan sebaya ini dia tidaklah dominan sehingga kan 50%, tetapi daripada dapatan kajian daripada responden itu kita dapati lebih daripada 33% membentuk bagaimana seseorang remaja dan dewasa itu ke mana hala tuju dan akhlak dia. Tetapi tetap yang dominan, yang utama adalah daripada mana dia dibesarkan, iaitu yakni rumah dan juga mak dan ayah lah. Dan Nabi juga sebut dalam hadis, Nabi kata apa? Di antara benda yang Allah akan balas di dunia lagi adalah dengan perbuatan pada mak dan ayah. Hari ni kalaulah anak-anak kita itu tidak menjadi anak yang soleh, maka ketahuilah kita mungkin tidak juga kita menjadi anak yang soleh. Hari ni kalau anak-anak itu gagal, maka sebagai mak dan ayah cuba communicate dengan anak. Kenapa mereka gagal? Kerana indikator hari ni, KPI disebut oleh Tuan Haji Omar kita tadi, KPI yang disebutkan sudut pandang manusia ini adalah kejayaan akademik dan juga kerja. Material lah, of course. Di situ lah. Pandai anak hang berjaya, anak hang dapat apa 9A SPM. Try anak dapat 9E tengok. Kan? Mana ada orang kata berjaya? Itulah KPI dia. Tapi pada saya, KPI yang sebenar ke sudut kejayaan ini adalah yang pertama boleh jadi hamba Allah yang bertakwa. Kan? Boleh taat semua perintah, takut apa yang Allah larang. Yang kedua boleh jadi anak yang bermanfaat kepada ibu dan ayah. Bermanfaat ni subjektif. Walaupun mungkin dia tu raja kampung je, tak kaya, tapi mak dan ayah dia senang dengan dia. Saya mai hari tu ada seorang mak makcik ni, anak dia tak kerja. Sebab anak dia tak sihat. Tak apa nak sihat kerja. Tapi mak ni waktu mai bawa mak dia mai buka puasa. Mak dia berkali-kali, saya rasa dalam 10 minit saya sembang dengan mak dia tu 5 kali mak dia ulang. Ustaz, alhamdulillah lah ada anak betuah ni. Ustaz, alhamdulillah lah anak ni lah yang walaupun mengaji tak cerdik, mak ni pun mulut boleh tahan juga. Tapi abang mak anak, janganlah abang anak mengaji tak cerdik. Tapi dia abang, dia ulang. Ustaz, dia kata hak ni lah, dia kata hudu-hudu dia pun duk tolong saya. 5-6 kali berulang kali. Maka itulah doa yang ikhlas daripada mulut seorang ibu. Maka jangan bimbang. Pada saya pesan pada anak-anak yang sedang menonton, maka tuan-tuan, kalau kamu tidak berjaya dalam dunia akademik pun, jangan gagalkan diri kamu. Dia pilihan kepada kamu. Kan? Mungkin mengaji ni ada orang yang memang dia pulun, dia pun tak lepas api juga. Tapi untuk menjadi anak yang bermanfaat itu masih terbuka luas kepada orang yang masih ada mak dan ayah. Maka manfaatkan sebaik mungkin. Maka KPI yang terbaik pada agama itu adalah menjadi hamba yang bertakwa pada Allah dan juga menjadi anak yang bermanfaat kepada ibu dan ayah, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua peroleh kebaikan tersebut. Amin, insya-Allah. Mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita yang bertanya. Dan bila sebut tentang gagalnya seorang anak, tidak ada sesiapa pun yang ingin menjadi seorang anak yang gagal kepada ibu dan ayahnya. Dan pastinya banyak lagi akan kita kongsikan untuk topik kita pada pagi ini bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Yaakob Yusra. Terus kekal bersama Tayar Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tanam tebu tidaklah payah bila tumbuh, pastinya suka. Ku kasihkan ibu, ku kasihkan ayah, tiada terbalas jasa mereka. Tuan-tuan, para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali dalam Tayar Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi bersama bintang ilmuwan kita, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Yaakob Yusra. Untuk tajuk kita pada pagi ini cukup menggetarkan jiwa kita sebagai seorang anak, iaitu gagalnya seorang anak. Dan kita nak teruskan lagi Ustaz dengan soalan daripada sahabat Facebook kita, Sirna. Baik, sesiapa pun ibu bapa, kita wajib mentaatinya.
Namun bagi situasi broken family atau keluarga yang bermasalah, bagaimana seorang anak itu untuk berbuat baik kepada ibu bapanya kalau sedari kecil sudah dihantar ke rumah datuk dan neneknya? Kasih sayang pula hanya dari mereka. Mohon nasihat dan pencerahan Al-Fadhil Ustaz. Baik, yang pertama saya selalu pesan dan berulang kali dalam bab ni sebagai suami isteri. Selalulah kita berpesan, kalau Allah takdirkan jodoh itu tidak panjang, maksudnya talian yang terakhir itu jalan perpisahan, maka pegang satu benda dalam kehidupan kita, falsafah, jangan sampai bermusuh. Ini satu budaya, mau kalau bercerai ni habis dalam kain hak ni buat keluar, dalam kain hak ni buat keluar. In the end of the day, bergaduh, pecah belah, adik-beradik dan sebagainya. Yang pertama. Yang kedua, pegang falsafah yang kedua, if cannot be a good partner, at least try to be a good parent. Kalau tak boleh jadi pasangan yang baik, cuba jadi mak ayah yang baik untuk anak-anak. Sebab saya berpengalaman sampai sekarang menguruskan, membantu uruskan rumah anak-anak yatim dan masalah-masalah pelajar ni, sebab saya jadi ikon untuk AADK, untuk agensi Hatidadah dan sebagainya ni. Apa yang kita lihat, majoriti pelajar yang buat masalah ni, bila kita tanya, it's come from broken family. Mak ayah cerai, mati dan sebagainya. Maka di mereka ni buat masalah ni sebab nak grab attention. Mereka nakkan perhatian. Bila mereka tidak boleh memberikan perhatian dengan jalan yang betul, sama ada dengan cemerlang dari segi akademik, berjaya dalam segi sukan, maka mereka akan dapatkan attention itu dengan jalan yang tak betul. Mereka merokok, mereka mencuri, mereka pukul, mereka bully. Yang kedua, kenapa mereka buat masalah itu selain daripada broken family adalah daripada teladan uswatul hasanah ataupun teladan buruk ataupun teladan baik daripada mak dan ayah. Yang baik alhamdulillah, yang buruk ni bergaduh, pumpang-pumpang, keluar habis perkataan caci maki, dia nampak bapak dia pukul mak di depan dia. Maka rebellion itu, rebel daripada melihat teladan yang buruk tadi, akhlak yang buruk tadi, maka dia akan zahirkan kepada orang lain yang lemah yang dia boleh buat. Biasanya dia akan bully lah. Maka ni yang berlaku. Dan yang kedua, saya yakin apabila mungkin apa jua permasalahan yang berlaku, khususnya pada kita yang mungkin ada anak-anak yang dihantar ke rumah orang tua-tua, dihantar ke anak-anak yang dihantar ke rumah anak yatim, yang dihantar ke nenek, tok wan yang belah, kita ambillah istifadah kisah tentang Sayyidatina Asma binti Abu Bakar, yakni kak ipar Nabi SAW. Ini kakak kepada Sayyidatina Aisyah. Kalau kita tengok dalam sirah, bagaimana Asma binti Abu Bakar ini dengan ibunya Khutailah binti Abdul Uzza, adalah Khutailah ni beragama menyembah berhala. Dalam riwayat sebut sampai dia meninggal pun dia masih dalam agama tersebut. Dia adalah isteri pertama Abu Bakar, tapi perkahwinan mereka tak lama. Selama Abu Bakar masuk Islam, Khutailah ini dah tak bersama dengan Abu Bakar. Ketika mana Khutailah binti Abdul Uzza ni nak datang ke Madinah, nak jumpa dengan Asma binti Abu Bakar, Asma jadi susah hati. Macam mana nak layan mak dia ni? Dia mak kandung dia. Macam mana nak layan mak aku yang orang kena kapiak lah kan, yang bukan Islam ni. Maka berjumpa dengan Rasulullah, adik ipar dia, adik ipar Asma. Maka tanya Rasulullah, pesan kata bersantun dan raikanlah dia sebagai seorang ibu, bukan walaupun berbeza agama. Dari situ Asma bin Abu Bakar tetap menghormati dan meraihkan ikramnya ibunya itu walaupun beragama lain. Ini juga yang berlaku kepada Mus'ab bin Umair. Maka kalaulah mak dan ayah kita mungkin buat kesalahan, tak memberikan kasih sayang ketika kecil, tidak menjadikan indikator untuk kita berlebih kurang dengan mereka. Hak mereka tak tunaikan hak pada kita. Jangan membalas hak yang sama kepada mereka dan kita mengabaikan mereka pula. Kerana the puzzle will come back to you. The cycle will come back to you. Hari ni mak hang buat kat hang, hang buat kat mak hang, anak hang buat kat hang, cucu hang buat kat anak hang. Dia melelong tak apa. Jadi tuan-tuan, you have to be penebat untuk menghentikan perkara tersebut, insya-Allah. Allahu Akbar. Kita mampu mengubah keadaan dan juga situasi tersebut, insya-Allah. Baik, Al-Fadhil Ustaz, kita nampaknya ramai pagi ni yang menghubungi kita. Di talian kita ada pemanggil yang ketiga pada pagi ni. Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dayana dan Ustaz Wawai. Saya Ismail Fasungbulu. Soalan saya begini tanya Ustaz. Bagaimana cara yang terbaik untuk mendidik anak-anak dengan penuh kasih sayang agar tak menjadi gagalnya seorang anak dengan sesuaian dalam syariat Islam? Itu soalan saya begini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Ismail dari Sungai Buloh. Tadi kita suruh nama tu bagilah. Baik, jadi bila sebut tentang kaedah, cara pendidikan dan sebagainya, banyak sebenarnya, tapi cuma mungkin sebagai khulasah, ringkasan, sebagai nasihat untuk kita bersama Ustaz. Baik, terima kasih pada kanda saya, yanda kita Tuan Haji Ismail bin Maisar dari Sungai Buloh. Baik, secara ringkas, terlalu banyak lah kalau kita nak senaraikan ni. Asal tajuk ni akan habis tentang bagaimana tip penjagaan. Nanti kita akan bincangkan insyaAllah minggu selepas-lepas insyaAllah. Cuma disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, kita Ihya Ulumuddin, ada 4 benda asas yang kena ada. Yang ni mak ayah pastikan penekanan ini kena ada kepada anak-anak. Yang pertama, pasti didik anak tentang iman. Maksudnya daripada kecil ni tuan-tuan, apa-apa benda yang baik, siapa yang buat ni? Allah. Didik dia untuk membesarkan Allah, agar tidak ada benda yang lebih besar daripada Allah. Cuba cek, kadang-kadang anak-anak kita ni nak pergi beli ayat takut hantu, nak pergi tempat gelap pun takut. Maka itu adalah satu benda yang telah kita salah. Kadang-kadang kita buat apa? Bila anak riau, kita suka buat macam ni. Hantu main ambil dia, kan, Jebon main ambil dia. Ya, kita memomokkan anak sehingga kan kita melemahkan jiwa anak sampai dia takut selain daripada Allah. Itu benda asas je yang kita tersalah buat. Saya pun mungkin tersalah buat benda tu dulu. Tapi sekarang kita betul kan lah. Maka didik anak tentang iman. Tak payahlah mengajar ilmu tauhid kat anak. Duk ajak belajar ilmu tauhid kan, untuk benda yang berat-berat tak payah. Hantar yang ajak yang simple-simple je. Anak makan nasi sedap kan, kata alhamdulillah, baca doa makan, alhamdulillah. Sedap dah makanan hari ni, sedap. Siapa yang bagi sedap? Allah. Kan, semayang ini balik sekolah, bangun tidur pagi-pagi, seronok dah hari ni pergi main-mainan. Contohnya kita bawa anak pergi main-mainan kan, anak kata happy lah, seronok lah. Siapa yang bagi seronok? Allah. Maka dia sentiasa ingat kepada itu adalah tafsiran yang pertama, mendidik anak tentang iman. Yang kedua, didik anak dengan ilmu. Banyakkan mendidik anak dengan menyantuni dia dengan ilmu. Dan paling common, paling cak ayam, Imam Al-Ghazali sebut dalam kitab yang sama, Ihya Ulumuddin, jadi didik anak ilmu fardu ain. Disebut dalam kitab, apabila anak tak selesai ilmu fardu ain sampai umur dia balik, mak ayah tanggung dosa setiap saat. Bukan setiap hari, setiap saat. Hati-hati. Yang ketiga, didik anak tentang amal. Lepas tu ajak dia tentang semayang, ambil berat dia walaupun dia dah besar. Tuan-tuan tanya dia, kalau duduk ni mesti sekali-sekala mak dengan ayah telefon, abang semayang dah hari ni, pesan kat dia. Anak ni tuan-tuan, dia lama-lama kalau tak pesan dia akan lupa. Dia akan ralik. Dia akan tuang. Kita pernah remaja, kita tahu. Maka tuan-tuan, sebagai seorang ayah dan ibu, sibuk macam mana pun kita, sekali-sekali call dia. Call, jangan duk tanya benda lain-lain. Kalau anak call nak minta duit, abang ada dulu, semayang lagi. Kena selalu tanya tentang amalan. Dan yang keempat, ajar dia tetap ikhlas. Dalam setiap benda, sebagai ibu dan ayah, didik dia, kita ikhlas dalam mendidik dia, maka Allah akan datangkan keadilan yang sama untuk dia berlaku ikhlas untuk menyayangi dan menjadi hamba yang bertakwa, insya-Allah, mudah-mudahan. Allahu akbar. Pentingnya pendidikan ataupun tarbiyah kepada anak-anak dan merupakan saham yang besar kepada kita sebagai ibu dan juga ayah. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan lagi sahabat pemanggil kita di talian pada pagi ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian? Saya Ros daripada Melaka. Ya, silakan Puan Ros. Saya nak cakap, saya ni suami isteri tidak solat. Tapi anak-anak saya dah besar. Alhamdulillah, anak saya jernih, pandai bersemayang. Baik. Ya. Saya malu, saya sebagai ibu dengan ayah tak dapat nak solat dan bimbing anak. Ya. Tapi anak-anak saya bersyukur sangat, semua tahu. Anak saya semua dah kahwin. Tapi dia alhamdulillah dia pandai. Cuma saya malu pada diri saya sendiri dengan suami masih tak berubah lagi, tak kuat iman. Baik. Itu saja nak panggil Ustaz. Baik Puan Ros, mungkin anak Puan Ros, dengan izin Puan Ros, kalau ada anak menonton pada pagi ini, mungkin ada sedikit pesanan yang Puan Ros ingin titipkan kepada anak-anak, mungkin sedikit.
Saya sebagai ibu, saya Halo? Ya, silakan Puan Ros. Pesanan untuk para penonton saya pada pagi. Sebagai ibu, saya bersyukur sangat kepada Allah walaupun saya dengan suami gagal menjadi ibu yang baik untuk didik anak. Ya. Tapi anak saya semua alhamdulillah memahami bila di sekolah, dia belajar agama, dia tahu. Saya bersyukur sangat kepada Allah sebab anak-anak saya mendekati diri dengan Allah. Alhamdulillah. Bersyukur sangat. Terima kasihlah kepada anak saya yang saya lahirkan, saya beri susu. Baik. Dan dia faham semuanya. Dan dia tetap menghormati saya dengan ibunya, saya dengan suami, dengan ayahnya, dia tetap menghormati. Baik, kita doakan terbaik. Terima kasih banyak Puan Ros. Semoga Allah Ta'ala permudahkan urusan insya-Allah. Baik, itu dia para penonton, Fadil Ustaz, sedikit luahan dan juga perkongsian daripada Puan Ros dari Melaka yang berkongsikan sedikit. Sebenarnya tidak ada orang yang jahat dalam dunia, Ustaz. Yang ada hanyalah mungkin orang yang pernah tersalah memilih jalan. Dan kita semua pernah melakukan kesilapan dalam kehidupan, dan sebaik orang yang silap, kata Nabi SAW, ialah yang kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gagalnya seorang anak, dan kita pasti tidak ingin menjadi orang ataupun anak yang gagal tu, Ustaz. Dan tangisan yang penuh keikhlasan tadi, mungkin sedikit perkongsian juga daripada Fadil Ustaz. Yang pertama, tahniah saya ucapkan buat Puan Ros dan suami, walaupun disebut tak sembahyang, tapi anak-anak Allah bagi sebagai satu bentuk penjentik hati lah biasa kan. Taufik hidayah ni Allah datangkan dengan macam-macam jalan. Puan Ros beruntung, Allah bagi. Sangat susah kita jumpa anak-anak yang sebegini, yang walaupun ibu dan ayahnya melakukan kesalahan yang major dalam agama. Dan hari ini Allah bagi juga kebaikan pada Kak Ros kita, walaupun dalam keadaan buat salah yang besar, tapi Allah pilih boleh bangun pagi dengar kuliah. Pada tu satu kejayaan yang luar biasa dah. InsyaAllah saya doakan kami semua, saya dan Yanas, semua rakan-rakan penonton dan jalan ustaz ni, beratus-ratus ribu orang ni, kami doa agar Allah bimbing, Allah bagi kekuatan pada Kak Ros dengan asbab berkat ni, kebaikan anak-anak yang buat ni. Mereka pun demi Allah, sebagai seorang anak, mereka nak mak mereka, ayah mereka solat. Dan insyaAllah saya doakan kali ni, kalau anak balik kampung, Kak Ros hampak sejadah mayang jemaah ramai-ramai. Selewat mana pun, pegang satu benda, better late than never. Selagi mana jasad tak terpisah dengan roh, belum terlambat untuk kita betulkan apa jua kesalahan di dunia ni. Allah akan ampunkan dengan izin Allah. Maka jangan putus asa Kak Ros, terus minta pada Allah untuk hari ni, jangan tinggal solat. Kalau subuh tadi Kak Ros tertinggal, dan rakan-rakan penonton tertinggal, tuan-tuan jangan buat lolak, pergi ambil wudu, qada. Maha pengasihnya Allah, Allah panjangkan umur kita ni mesti bersebab. Di antara sebab yang paling besar adalah Allah memberikan ruang dan peluang untuk kita qadakan kembali kesalahan tadi. Mudah-mudahan tahniah Kak Ros. Kalau Kak Ros tinggal semayang macam mana pun sebelum ni, jangan tinggal mengaji. Dengan mengaji ni Allah jentik hati pelan-pelan. Allah balik lagi peluk anak dengan sebab anak istiqamah tu, kita juga boleh istiqamah dengan agama. Samalah kepada kita semua, ambil sebagai peringatan insya-Allah. Allahu akbar. Tuan-tuan, para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun. Walau sebesar apapun dosa kita, kembalilah bertaubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. InsyaAllah banyak lagi akan kita kongsikan. Mohon kita redakan seketika kesedihan kita untuk kita kongsikan banyak lagi selepas ini dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala di pagi Jumaat yang penuh dengan keberkatan ini. Masih lagi kita bersiaran dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dengan topik gagalnya seorang anak, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala
meletakkan kita sebagai seorang anak yang soleh wa musleh. Amin Allahumma amin. Dan kita masih lagi bersama Ustaz Muhammad Yaakob Yusra. Dan Ustaz, bila sebut tentang hospitality warga emas yang saya dikabarkan dan para penonton juga maklum tentang hospitality warga emas yang sedang giat dibangunkan, dan ianya adalah salah satu daripada komponen penting dalam pembangunan pusat komuniti Islam Madat. Dan mungkin Ustaz boleh kongsikan apakah antara tumpuan khusus yang dilakukan dalam menjamin kesejahteraan, kebajikan dan juga kelangsungan mereka untuk terus dihargai sebagai anggota kelompok masyarakat, Ustaz? Baik, sedikitlah untuk kita nak memaklumkan. Alhamdulillah dari segi pembangunan, pengajian khususnya kita setiap hari ada pengajian khususnya untuk orang-orang awam lah, dan orang tua-tua. Kita pun ada kelas khas untuk orang tua-tua. Macam hari ni hari Jumaat ni ada kelas fiqh, kemudian ada kelas Al-Quran, esok pagi pun kelas Al-Quran, lepas tu kita ada pengajian berkitab. Kenapa kita wujudkan semua benda ni adalah untuk kita memberikan makanan rohani pada orang-orang yang mungkin mereka dah settle down dari segi tak ada kerja apa dah. Jadi kita nak sibukkan mereka dengan majlis ilmu lah. Jadi sebab tu di Madat kita wujudkan banyak tempat-tempat macam kemarin petang kita buat kelas khas untuk makcik-makcik main kuda. Ajak naik kuda makcik-makcik. Tengok depa sakan. Nampak ya macam tu. Kan, tak ada naik lagi, mulut bawah tu naik senyap. Kan, tapi alhamdulillah Allah izinkan dengan sedikit kemampuan yang kita ada, dengan apa yang kita boleh buat, seronok pula macam-macam ni. Saya boleh naik. Ustaz pun itu dah naik sekali kan. Jadi itu yang kita mampu sediakanlah kita buat. Dan alhamdulillah untuk makluman tuan-tuan juga, kita dah untuk nanti kita siapkan hospitality, kita sediakan itu ada doktor, ada nurse, kita ada dietitian untuk orang yang duduk dengan kita, orang tua-tua ni lah, yang kita akan buat pengambilan pada 2025. Tapi tak ramai lah, mungkin 30-40 orang. Tak ada bayaran apa-apa, cuma mereka duduk dan hanya untuk mengaji. Makan akan terjaga, doktor akan orang cek kesihatan. Cuma kita tak ambil orang yang ada ahli keluarga yang ada kemampuan ni, kita tak ambil. Kita ambil orang yang memang totally tak ada siapa-siapa dalam kehidupan dia, yang tidak ada kemampuan nak pergi duduk di rumah orang tua-tua, maka kita akan ambil. Cuma yang berkemampuan, kalau tanya, alhamdulillah Madat kita dah berjaya beli 6-7 hektar relung tanah untuk kita nak buat perumahan khas untuk pengajian orang-orang yang ada kemampuan ni. Tapi insya-Allah harga rumah mampu milik, bukan mampu tengok lah. Kerana kita akan usahakan, dan yang bestnya setiap rumah itu akan ada PA system masjid. Maksudnya apa aktiviti yang berlaku di masjid, azan, baca Quran, solat, pengajian akan masuk ke dalam corong-corong rumah mereka insya-Allah. Jadi insya-Allah pada awal tahun 2024 baru kita akan lancarkan. Jadi doakanlah insya-Allah, mudah-mudahan memberikan sedikit kebaikan bersama kepada kita insya-Allah. Insya-Allah mudah-mudahan. Dan Ustaz, berbalik kepada infak Madat ni, terutamanya hari ini pada hari Jumaat penghulu segala hari, pastinya penuh dengan keberkatan bagi mereka yang ingin sama-sama turut serta ataupun terlibat dalam pembangunan hospitality warga emas, ataupun bagaimana caranya untuk berinfak kepada pembangunan di Murtaza Dakwah Center khususnya, sebagai sedikit perkongsian dan pencerahan kepada para penonton. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita di Madat itu bukan hanya kita khususkan pada hanya satu-satu ruang. Mahat Tafiz berjalan, alhamdulillah. Kita juga dalam proses nak membangunkan rumah orang tua-tua yang dah siap sekarang dalam masjid, rumah kucing, tahfiz dah masuk fasa yang kedua, tempat kuda, tempat memanah, lepas tu rumah kahwin tu kita bagi untuk orang kahwin dengan harga yang tak relax punya murah. Dan rumah orang tua-tua ni dia agak lain sikit. Kata tadi lah, kita menjaga kesihatan mereka dalam masa yang sama. Pengajian daripada pagi sampailah mereka ke malam, daripada celek mata sampai tutup mata. Pada saya itulah satu tanggungjawab. Dan kalau tanya kenapa, macam mana kami orang nak bersama, maka tuan-tuan, yang pertama doa, dan yang kedua saya nak tuan-tuan bantu tolong sebarkan cerita kepada orang ramai tentang apa yang kita buat. Dan yang ketiga, tuan-tuan boleh snap nombor akaun di situ. Kadang-kadang lah ni mungkin tak ada duit, ke depan ada duit, tuan-tuan sumbang lah. Dan yang sangat kritikal sekarang ni adalah kita nak mempersiapkan bangunan tahfiz fasa yang kedua ni lah, 4 tingkat, 3 tingkat setengah atau 4 tingkat, untuk kita memuatkan sekitar 200 orang pelajar untuk tahun depan. Ni ada baki lagi 3 bulan setengah. Jadi quiet rushing lah untuk kita make sure dari segi timeline itu sempat disiapkan.
Jadi mereka boleh beroperasi siang dan malam. Persoalannya kemampuan kewangan kita lah. Sebab saya bukan anak Papa Mega Holding. Jadi perlukan bantuan orang ramai lah. Kalau saya ada duit, saya nak je siapkan sesegera mungkin kan. Gambar tuan-tuan tengok tu, itulah dah naik tingkat 3 dah bangunan ni. Jadi insyaAllah kalau siap ni tuan-tuan, kita akan ada pengambilan pelajar yang lebih ramai untuk pengajian. Dan yang bestnya tuan-tuan, kita memang serius melahirkan pelajar-pelajar yang profesional teknokrat. Bukan hanya Quran mereka hafal, juga mereka akan ada sukan. Hampir semua pelajar kami yang hafal 30 juzuk ada lesen scuba, boleh memanah dan boleh berenang. Memanah, berkuda dan berenang. 3 sukan ni ada kewajipan daripada keluar tu daripada mahir. Dan daripada pelajar-pelajar ni juga ada ramai yang mewakili negeri dan kebangsaan untuk memanah. Walaupun baru setahun kita operasikan untuk akademi memanah. Jadi we are serious on what we are doing. Jadi tuan-tuan boleh tengok di nombor akaun yang tertera, kod-kod siapa yang nak terlibat sama, saya mengalalukan. Saya tengok klaim yang masuk dalam minggu ni sebabkan kerja tak berhenti langsung, tidak ada cuti langsung untuk pekerja-pekerja ni. Mak menakan kahwin, tok wam tunang apa tak, depa tak balik langsung sebab depa semua bekerja luar. Alhamdulillah lah, komitmen mereka sangat luar biasa. Baru 4 bulan perjalanan dan naik tingkat 3 dah tu satu. Dan kos untuk minggu ni ada lebih kurang dalam 90,000 klaim yang masuk. Sebab daripada masuk untuk untuk buat BIM dan juga masukkan simen untuk tingkat yang 3 ni. Jadi tuan-tuan siapa yang menyumbang beruntunglah, sebab benda tu akan jadi binaan yang kekal. Bila binaan kekal ni tuan-tuan akan dapat pahala yang tak relax punya berpanjangan, berterusan. Jadi kalau yang sedang menonton ada 1,900 orang, ramai betul ni tak relax ni pagi ni. Kalau pakat menyumbang seorang 100 dah lebih dah cukup dah untuk klaim minggu ni. Kos bangunan ada lagi baki total 4 juta. Kita dah bayar 2 juta dah. Kita dah baki lebih kurang 2.1 juta ataupun 2 juta lah, 1.9 lebih kurang macam tu. Jadi untuk minggu ni kita settle 90,000 tu. InsyaAllah mudah-mudahan bila mana kita memudahkan urusan ni lah jariah kita untuk mak ayah kita juga. Kan kalau kita buat salah dengan mak ayah kita, yang terbaik adalah kita banyakkan bersedekah, kita niatkan pada nama mereka. Dan tuan-tuan, siapa yang menderma, tuan-tuan nanti tuan-tuan ke website kita madatsenda.com, saya hadiahkan satu buku khas. Apakah amalan terbaik yang boleh kita buat kepada mak dan ayah, sama ada mereka masih hidup ataupun mereka telah meninggal dunia. Tuan-tuan pergi ke website, ini amalan setelah meninggal dunia, setelah orang yang dah mati ni, kita boleh tengok salah satu lebih buku tu ada 80,000 lebih. Salah satunya tentang amalan ni, mak ayah tu bukan hamba ni, antara satu buku, maka kita manfaatkanlah. Jadi detail berkaitan tajuk kita ni saya dah tulis buku siap untuk tuan-tuan ambil sebagai manfaat. Kan tim kami dah berusaha sebaik mungkin kita bagi. Mak ayah bukan hamba, mereka adalah syurga kita. Jadi tuan-tuan bacalah buku tu sebagai kebaikan dan preparation terbaik. Kalau mak ayah dah meninggal boleh baca tak? Baca juga. Kita nak tengok apa amalan kita boleh buat setelah mereka meninggal dunia. Tu hadiah saya daripada tuan-tuan kepada tuan-tuan. Cuma satu benda, kalau tuan-tuan mampu menyumbang dengan berapa ringgit pun, saya alu-alukan. Kalau tak mampu menyumbang, bantu saya sebarkan mesej ini kepada orang ramai. Mudah itulah yang mampu kita buat secara kolektif dan bersama. Kalau tak mampu bayar derma infak, tuan-tuan ambil je buku tu di website, insya-Allah sebagai sedekah jariah daripada kami Madat kepada tuan-tuan juga, insya-Allah. Terima kasih. Amin, insya-Allah. Mudah-mudahan. Saya dulu bila singgah solat kat Madat bulan lepas, saya cari anak saya mana kan, rupanya duduk dalam gelongso tu. Tak nak turun tak, dia tu seronoknya nak duduk sini, dia kata relax dulu, dia kena balik dulu. Baik, tu antara perkembangan terkini Madat yang sama-sama telah pun dikongsikan oleh Fadil Ustaz. Mudah-mudahan berpanjangan pahala kepada mereka yang turut menyumbang kepada pembangunan Madat, insya-Allah. Mudah-mudahan. Dan kita nak tamat di TV3 Fadil Ustaz, kita akan sambung lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Terus kekal bersama Tayyara Ustaz, biar tahu jangan keliru. Bahagiakan mereka hingga ke hujung usia, bila sampai waktu ajalnya. Anak soleh sebagai harta. Itu lagu Robani, tuan-tuan dan puan-puan, yang perlu sama-sama kita hayati dan juga kita sematkan dalam diri kita untuk kita menjadi seorang anak yang soleh, insya-Allah. Dan alhamdulillah Tayyara Ustaz kembali bersiaran untuk lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Masih lagi
Kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Yaakob Yusra. Untuk tajuk pada pagi ini, kita masih lagi membicarakan gagalnya seorang anak. Dan apakah yang dikatakan gagalnya seorang anak itu telah pun dijelaskan oleh Al-Fadhil Ustaz sehinggalah ke siaran kita pada jam dan juga detik ini. Banyak lagi akan kita kongsikan dan Ustaz, kita ada soalan lagi untuk kita raikan, tapi sebelum itu kita mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penonton yang masih lagi setia menonton sehingga kepada jam dan juga detik ini dan menghantarkan soalan dan juga kemusykilan. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita insya-Allah. Ustaz, kita ada Pak Suli Romli di Facebook yang bertanya, soalannya Ustaz, apakah pandangan Ustaz tentang alasan sibuk bekerja sehingga tiada masa untuk menjaga kedua ibu bapa dan sanggup menghantar mereka ke pusat jagaan dan membiarkan orang lain yang menerima dan memberi kasih sayang kepada kedua ibu bapa mereka? Mohon pencerahan Al-Fadhil Ustaz. Baik, terima kasih kepada Pak Suli Romli. Itu soalan yang saya rasa ini adalah keadaan yang sedang berlaku dan banyak berlaku sehingga kan kami yang berurusan untuk kerjasama dengan JKM dan sebagainya, hampir setiap hari berhadapan masalah di mana tak ada tempat nak letak orang tua-tua ni lah. Yang pertama, kita selalu dengar orang kata apa, satu mak boleh jaga 10 orang anak. Tapi 10 orang anak ni boleh tentu boleh jaga seorang mak mereka saat mana semakin menuanya ibu tadi. Dan inilah hakikat yang sedang berlaku akhir zaman itu. Di antara salah satu benda Allah mencabut rasa nak berebut peluang, patutnya berebut. Tuan-tuan bersyukur masih ada ibu dan ayah yang masih ada. Kalaulah tuan-tuan duduk di tempat saya yang telah kehilangan ibunda lebih daripada separuh umur saya. Waktu saya umur 13 tahun, mak saya meninggal. Sekarang saya umur 32, so 33. Maksudnya dah 20 tahun saya hidup tanpa seorang kasih daripada seorang ibu. Betapa rindunya tidak pernah hilang. Tidak ada ubat dan tidak pernah orang kata maksakan mengubati itu membongok, menipu belaka. Tak ada. Rindu tak pernah habis pun. Pada apatah lagi pada seorang ibu yang kita tumpang rahimnya. Cuma satu benda saya yakin pada ibu, saya pesan kepada anak-anak yang sedang menonton, setiap tindakan kita ini akan ada kafarah yang kita akan tanggung. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata di antara benda yang Allah akan segera balas di dunia, Allah tak akan lewatkan di akhirat. Di akhirat akan ada balasan dia, tapi dunia pun Allah akan balas adalah perbuatan dengan mak ayah. Maksudnya simple tuan-tuan, you choose and you decide. You know anak you nanti layan kita macam mana, maka layanlah mak dan ayah kita sekarang macam mana. Simple, dia tak akan lari. Maksudnya hari ni dia kata, Ustaz, saya dengan mak ayah saya setiap hari saya luangkan masa, sama ada duduk dekat saya pergi duduk dengan dia atau duduk jauh saya akan telefon dia, maka insya-Allah anak kita akan buat benda yang sama nanti. So sekarang you decide. Tindakan kita sekarang menentukan keadaan kita di masa depan. Itu yang pertama. Yang kedua, sudut yang lain, terpandang sudut yang lain. Maksudnya saya hantar kepada mak ayah ni adalah satu perbuatan yang kalau tidak ada sebab, hang malas nak jaga, hang penyegan, hang duk bagi alasan sibuk, maka totally salah. Tetapi berbeza dengan keadaan kedua adalah dia panggil keadaan mak yang dah uzur. Kadang-kadang kita kerja lah, bini kita kerja pun kerja. Maksud kalau kita tinggal mak ayah kita di rumah, akan mudarat pada dia. Tinggal di kampung, dia dalam keadaan dah nyanyuk ataupun dia dah tak larat dan urus diri, akan bawa kepada mudarat yang lain. Maka ketika tu hantar mak dan ayah ke daycare ataupun pusat asuhan orang warga emas ini, pada saya tu satu benda yang ada keperluannya. Tapi tuan-tuan tepuk dada tentang iman. Kalau tuan-tuan kecil-kecil mak ayah kita hantar, tuan-tuan rasa macam mana? Bebai kan? Jangan dia ngomong bebai. Jadi jangan kita bawa benda yang sama. Tuan-tuan simple je. Kalau tuan-tuan hantar mak ayah tuan-tuan duduk rumah tuan-tuan lah ni kan, sebab alasan sibuk kerja, maka saya sarankan tuan-tuan pergi cari Ustaz mana tempat tuan-tuan nak duduk nanti. Sebab insya-Allah tuan-tuan mark my word. Ni tuan-tuan ni saya tanya ni, kebanyakan yang makcik-makcik, pakcik-pakcik duduk di rumah tuan-tuan ni 90% semua buat benda yang sama. Maksudnya apa? Kafarah tu berulang. Ni bukan kebetulan, 90%. Dan insya-Allah lah kalau tuan-tuan buat, tuan-tuan akan duduk pada 90% tu juga. Maka lah pilih dia siap rumah tuan-tuan mana nak duduk. Cari dia siap. Daftar dia siap, pre-order nama dia. Allah. Sebab you decide what your future for now. Nah, daripada sekarang ni you decide lah. Kalau you tak mau duduk di tempat macam tu, you jangan buat kat mak ayah you. Sesibuk mana pun, jangan jadikan sebagai alasan
ambillah, jagalah mereka, kerana itulah ruangan syurga yang sangat berpahala, banyak yang kita boleh rebut dan kita ambil sebagai kebaikan dunia akhirat, insya-Allah. Baik, saya tertarik Ustaz, bukan kita lah, saya lah, saya peribadi. Intan Zulina Abdul soalannya di Facebook, Ustaz, zaman kini dengan kewujudan pondok-pondok warga emas yang penuh pengisian program akhirat, ramai ibu bapa yang berminat dan meminta anak-anak menghantar mereka ke sana. Ibu bapa pula minta untuk dihantar, dan timbul pula pandangan negatif masyarakat sekeliling menganggap anak-anak mereka sebagai anak yang derhaka. Mohon pendapat Ustaz, ada pondok dibuat cantik dan sebagainya, ni ibu bapa yang minta dihantar, Ustaz. Baik, terima kasih kepada Kak Intan ya. Satu soalan yang sangat baik. Kadang-kadang mak ayah tu yang nak pi, memang guling-guling dia pun orang kaya-kaya nak pi, maka saya rasa itu satu benda yang baik. Tidaklah menjadi satu anak yang derhaka bila kita hantar mak ayah pi pondok-pondok pengajian kalau itu permintaan mereka. Yang salah dia nak pi tetap bagi. Beban lah kawan duduk rumah dah lah jarang balik, main dengan kucing larang tengok muka kucing pun meluat tengok muka dia kan. Maka tuan-tuan, biarlah kalau dia pi, itulah satu benda yang boleh menambah nilai kebahagiaan pada dia. Maka benarkanlah, sebab satu kes yang berlaku baru ni sangat pentingkan dirilah. Ada seorang hamba Allah ni, dia bercerai pada umur yang 60-an lebih, na'udzubillah lah, tapi berlaku pada keluarga dia, bercerai. Dan dia dalam keadaan dah pencen, dia duduk rumah sendirian. Dia menyampaikan hasrat nak menikah. Dia sampaikan hasrat, kata dia nak menikah sebab dia ada orang boleh jaga makan minum, teman dia di rumah. Dia ada duit, dia ni orang yang berada lah kan. Tapi Allah takdirkan anak-anak dia pula ni perangai hantu kutu belahak apa tau kan, tetelan nak ketum ke apa tu, anak-anak dia tak bagi ayah dia kahwin lain kan, takut harta tu mak tiri ambil. Tu tengok cerita Cinderella banyak sangat, merapu jadi anak-anak. Jadi apa yang berlaku adalah yang bapa ni pun sebab sayang pada anak-anak, takut lagi dia buat tindakan tu anak-anak tak balik, tengok dia rindu kat cucu apa semua, maka dia dalam keadaan lone ranger lah. Dan Allah takdirkan dia meninggal rumah, dalam rumah seorang-seorang. Lebih daripada 48 jam orang tak jumpa, mai pecah rumah, tengok dah meninggal dalam rumah. Itu sebagai anak-anak jangan pentingkan diri. Karena kalau kita tengok ada keperluan, walaupun mak dengan ayah kita dah berumur, dia bukan dari segi, kita mahu sebut, bukan dari segi seksual yang mereka harapkan, tapi peneman mereka. Kerana berpuluh tahun mereka hidup, ada orang yang duduk di sebelah, ada orang yang boleh bercakap, maka itu kadang-kadang menjadi motivasi, faktor panjang umur mereka. Kebanyakan perasan tak, kadang-kadang bila pasangan mak ayah kita, bila salah seorang meninggal pada umur yang dah 60-70 tahun, bila salah seorang meninggal, biasanya salah seorang dia akan kesihatan akan merudum. Sebab apa? Pada dia tak ada sebab dia nak hidup dah, macam itulah. Jadi morality itu sangat penting. Jadi jangan pentingkan diri. Kalau mak ayah kata nak pergi, kita bantu dia. Jangan selalu pergi jenguk dia, kita pun boleh mengaji juga. Tidak kita pun tak pernah cerdik sangat. Jumpa jodoh kat pondok. Mana tahu kan dia pergi sana. Dan betul di pondok ni saya pujilah, saya beberapa pondok saya pernah singgah. Saya pergi di tempat Ustaz Jafri di Kedah, Kompleks Islam Darul Faizin di Kedah kan. Sangat baik bagi pengisian daripada pagi. Pak Long tu tak celan-celik mata, pengajian dah mula sampai kawan celik mata daripada hidup sampai mati. Di Kuala Selangor Ustaz Yusri dan Ustaz Yusaini di Perlis Matin. Jadi banyak tempat-tempat saya tengok mereka membekalkan. Maka saya pun ambil inspirasi tersama. Saya nak wujudkan juga pusat orang tua-tua di tempat kita. Jadi pada saya, kalau mak ayah nak pergi tu satu besar rahmat, tuan-tuan bersyukur sebab mak dan ayah tuan-tuan ada kesedaran yang baik, maka memudahkanlah urusan mereka, insya-Allah. Tuan-tuan peduli kalau orang nak negatif persepsi lah, bukan dia nak jaga mak ayah kita kan, bukan dia nak tolong nak kongsi syurga pahala pun nanti dengan kita kan, maka memudahkan urusan saya yang baik, insya-Allah. Allahu Akbar. Ada seorang sahabat saya, Ustaz, dia kata kalau orang tua kita marah, janganlah kita sesekali marah ataupun melawan kembali mereka, kerana jika mereka telah pergi, telah tiada, barulah kita akan rindukan kemarahan dan juga teguran mereka. Barulah kita akan menyesal kerana kita tidak pernah mendengar kata-kata dan juga nasihat mereka. Ibu bapa marah kita tanda sayang dan juga peduli kepada kita. Ustaz, sedikit nasihat selepas ini. Mungkin ada dalam kalangan anak-anak yang dah lama tak pulang menziarahi ibu dan ayah, ataupun mungkin telah putus segala-galanya harapan seorang ibu dan ayah menantikan kepulangan anak. Nasihatnya selepas ini, Ustaz. Saya Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
Gunung tahan jika didaki sangat letihnya, lapar dahaga rela berpayahan, kasih ayah tiada penghujungnya. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton bakal menghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi bersama dalam Tanya Ustaz. Biar tahu jangan keliru sehingga ke penghujung siaran. Kita masih lagi bersama Fadil Ustaz Muhammad Yaakob Yusra. Dan Ustaz, tadi sebelum kita berehat ataupun berjeda, kita ada soalan ataupun sedikit nasihat lah kita minta Ustaz berikan kepada mungkin anak-anak yang di luar sana yang dah lama tak pulang menjenguk ibu dan ayah. Jangan kata raya, tak raya pun tak balik juga, dan mungkin panggilan pun tidak dibuat dan sebagainya, menyebabkan luluhnya hati seorang ibu dan juga ayah. Sikit nasihat Ustaz. Baik, saya nasihat untuk diri saya sendiri jugalah sebagai seorang anak. Tuan-tuan ingat satu benda, sesibuk manapun kita, maka jambatan pahala yang paling besar adalah pada mak dan ayah. Paling besar. Ini tak relax punya tuan. Tak ada siapa boleh lawan. Tak ada siapa yang boleh menidakkan. Jadi tuan-tuan yang masih ada manfaat kalau kan, buatlah apa cara, apa jalan, apa kemampuan yang kamu buat, tolonglah laksanakan. Tuan-tuan ingat kita ada teknologi telefon ni tuan-tuan, dia boleh mendekatkan orang yang jauh. Jadi tuan-tuan tidak ada alasan kalau duduk dekat, pilih selalu lazimi dia kan. Petang-petang beli cok kodok, pergi rumah lepak, sembang-sembang makan cok udang. Kadang-kadang dia duduk dengan kita tu dia seronok lah, bukan kadang sembang benda mapu-mapu je kan, sembang. Tapi itu dah satu keseronokan pada ibu dan ayah. Bila mak ayah seronok tuan-tuan, kalau falsafah yang dia bawa happy wife happy life kan, happy isteri senang hati, suami akan senang. Nak pergi mengai boleh kan, nak beli sport rim apa baru pun tak apa. Tapi tuan-tuan, happy parent, maka tuan-tuan happy here and after. Allah kan, mak ayah seronok, tuan-tuan akan seronok bahagia dunia dan bahagia akhirat. Kalau tuan-tuan hari ni ada rasa kesempitan rezeki, dia tu Ustaz, saya tak boleh balik tengok mak ayah sebab sempit rezeki saya tak cukup duit, hutang banyak. Tuan-tuan ambil cuti 2-3 hari, pergi balik tengok mak ayah. Tuan-tuan tengok Allah akan bagi keajaiban dalam bab rezeki kita. Itu the key yang sangat power yang tuan-tuan boleh gunakan sebagai panduan hidup, insya-Allah. Allahu Akbar. Dan berikutnya Ustaz, kita ada soalan di Facebook daripada Al-Syal. Kita sering melihat Ustaz dan terbaca di dada akhbar dan media sosial, ada segelintir anak-anak yang sengaja meninggalkan ibu bapa mereka di tepi jalan, di kedai-kedai makan, di tempat R&R, surau dan pusat membeli belah dengan alasan membawa mereka bersiar-siar. Ustaz, mengapakah situasi seperti ini harus berlaku? Mengapa anak tersebut tergamak meninggalkan orang tuanya begitu sahaja? Adakah cara anak ini ingin membalas dendam terhadap ibu bapanya? Sedangkan Islam menyeru supaya kita berbuat baik kepada kedua orang tua hingga akhir hayat mereka, hatta meskipun mereka sudah tiada. Dan soalan yang kedua Ustaz, sejahat dan seburuk manapun mereka adalah tetap ibu bapa kita. Bagaimanakah seorang anak harus menerima semua takdir Allah atas ujian yang menimpa dengan berlapang dada dan bersangka baik kepada orang tuanya di atas apa yang berlaku, dengan harapan Allah akan memberikan sinar baru yang lebih indah untuk masa hadapan buat dirinya, dan bersangka baik kepada Allah yang mana setiap apa yang berlaku pasti ada hikmah di sebalik kejadian tersebut. Ustaz. Baik, soalan yang sangat baiklah pada saya ini satu soalan yang sebagai penutup kita mungkin pada slot ni, tapi sangat bermanfaat. Yang pertama tuan-tuan, hakikat memang berlaku ni banyak sangat mengabaikan mak dan ayah. Saya rasa dalam tempoh tahun ni saja, saya rasa dalam seumur hidup saya, tahun yang paling banyak saya menerima kes-kes buang mak dan ayah adalah pada tahun ni. Saya rasalah even Ramadan hari tu pun berbandel-bandel mak dengan ayah ni. Kalau lah zaman Piramli, saya rasa daripada join mak ayah mereka ni. Minta maaf tu, sangat keterlaluan. Satu pengalaman yang saya rasa mungkin saya tak pernah lupakan dalam hidup saya walaupun dah berlaku lebih 10 tahun. Pada tahun 2012, ketika tu saya muda lagi, orang panggil muda telah tantang, satu program TV juga. Ketika tu saya dijemput untuk bagi pengisian pada program rakaman raya bersama orang tua-tua di satu rumah warga emas. Saya dapat jemputan bila saya pergi di rumah warga emas tu Ustaz, yang menguruskan orang muka Islam, seorang doktor berbangsa India beragama Kristian. Ketika tu doktor India ni, saya doakan Allah bagi taufik hidayah pada beliau. Dia habiskan 2 juta ringgit, dia beli rumah banglo yang besar, dia buat pusat jagaan orang tua-tua. Seorang doktor pakar, dia khidmat lama di Amerika Syarikat.
dengan gaji yang ratusan ribu, tapi balik semata-mata nak buat projek CSR untuk orang tua-tua yang tidak mendapat bayaran. Saya pendekkan cerita bila saya sampai dalam program tersebut, saya sebagai pengisian lah bagi tazkirah. Waktu nak buka puasa, Ustaz, waktu nak buka puasa, doktor ni tak makan. Saya kata, doktor tak apa makan lah, nak minum air silakan, kami tak apa, nanti kami buka puasa sekali. Tak, dia kata, Ustaz, saya puasa dengan semua ibu-ibu, dia panggil ibu-ibu. Lepas tu tak apalah, saya kata, ingatkan dia macam sekadar dia sebab kita main dia ra'i. Saya tanya dengan makcik-makcik tu, dia memang, dia kata, Ustaz, doktor dia akan puasa macam kami setiap hari. Dia tak akan makan, tak minum, dia sahur, dia buka puasa. Beza dia dan kita Taufik Dayhan. Dan yang kedua, waktu duk tengah nak buka puasa ni, Ustaz, bila azan maghrib, dia ambil makanan, dia hancur-hancurkan makanan tu, Ustaz, dan dia suap dalam mulut makcik-makcik. Doktor tadi tu? Doktor tadi. Allahu Akbar. Tuan-tuan, itu akhlak Nabi. Saya duk bayang tu, tangan saya sebagai seorang anak, saya tak sempat buat kepada arwah mak saya. Yang pertama. Dan tangan ni, kita tak, tangan tuan-tuan pun saya yakin sebanyakan kita tak sempat buat. Kalau mereka masih hidup, tolonglah ambil manfaat. Sekali-sekala tuan-tuan balik, hidangkan mereka dengan makanan. Mungkin nak suap tuan-tuan malu, tapi tolonglah sekurang-kurangnya tangan ni biar ada dalil yang baik untuk kita cerita depan Allah. Saya malu tengok doktor tu sebab waktu tu mak saya tak ada dah, confirm lah 2012 mak saya meninggal, dah 20 tahun ni. Saya tengok, saya kata, ya Allah Rabbi, teringinnya saya nak buat benda yang sama. Yang kedua, waktu selepas buka puasa, ada seorang makcik ni, dia biasa dah umur 80 lebih, dia terbuang najis lah, terberak. Doktor tu cepat-cepat angkat dia, dukung dia ni, masukkan dalam bilik air. Dan saya waktu tu saya jadi tak senang hati dah, rasa power gila doktor ni, hebat sangat ni, teladan ni tunjuk ni. Saya terus pergi, tak adalah saya pergi buka pintu, saya duduk dekat luar daripada bilik air tu, saya tanya doktor, may I help you for something? Dia kata, no, it's okay, Ustaz. You just pergi makan, dia tak apa, nanti saya selesaikan. Dalam duduk sembang tu, saya duduk dekat luar. Dia kata, Ustaz, you want to know something? Dia kata, dah bertahun saya buka rumah orang tua-tua ni, belum ada anak yang datang yang sanggup basuh punggung dan kemaluan mak dan ayah mereka. Mereka gunakan air daripada jauh, seolah-olah najis itu kotor. Sedangkan kita terlupa berapa puluh ribu kali, saya rasa anak saya 6 orang, saya rasa dah ribu kali sebagai seorang ayah saya basuhkan punggung ini punggung mereka, anak-anak saya lah. Anak saya bukan anak orang. Tapi waktu mak ayah kita besar, kita rasa jijik, sedangkan dia tak pernah rasa jijik. Kita tak pernah rasa jijik sebab tu anak kita. Kenapa kita rasa jijik? Mereka mak dan ayah kita, dia buat tanpa ada sarung tangan. Dia ada option, Ustaz, untuk masukkan beg plastik atau corok ayak saja. Tak buat, tuan-tuan. Satu benda saya sangat luar biasa. Dan pendekkan cerita, habis tak apa dekat tu. Sebelum saya nak balik, ke 10 lebih dah saya nak balik, misalnya macam-macam dia minta amalan, saya pun bagilah zikir apa semua satu-satu apa semua ni. Lepas tu isteri saya pun salam apa semua sorang-sorang. Sampai di satu katil ni ada seorang makcik, saya masih ingat sampai sekarang, namanya Makcik Azizah. Makcik Azizah. Tapi di katil tu tak ada orang. Sekarang setiap orang duduk di katil-katil tu, katil masing-masing. Pas saya tempat Makcik Azizah ni tak ada orang. Saya tanya doktor, mana Makcik Azizah? Ini dia tarik tangan saya, saya terkejut. Dia tarik tangan dia bukan Islam, mungkin dia tak faham. Dia tarik tangan saya, duduk dekat situ juga. Itu doktor, dia tu Ustaz, masih cerita kata. Dia kata Makcik Azizah ni, Allahumma salli samad, dia ada 4 orang anak. Dia buat keluar profil anak dia. Seorang doktor, seorang cikgu, seorang businessman, seorang lagi ada. Masa berjaya lah, anak dia berjaya lah. Kalau dalam grade kerajaan yang 41 ke atas semua, dia hebat-hebat. Tapi dia tahu anak-anak dia tipu dia. Anak dia kata nak pergi bawa mak pergi sambut hari lahir, anak-anak keluar pergi bercuti, dan Allahumma salli ala Muhammad dalam keadaan bawa lah beg pada bercuti, kan? And then anak-anak dia tinggal dia macam tu saja di depan pusat orang tua-tua dia. Saya pun ambil dengan harapan boleh kontak anak dia, dengan nombor kontak. Saya telefon tak pernah datang. Pendekkan cerita, kita dah sampai waktu dia. Hari Makcik Azizah ni tanya mana anak dia, doktor dia rindu. Tanya doktor cerita. Itu Ustaz, saya dah call dia, orang tak angkat. Saya mesej dia, orang tak balas. WhatsApp tak balas. Dia kata saya kod mesej biasa. Dia orang dapat mesej tu, dia baca tapi dia tak balas. Sampai makcik ni sakit, dia kata nak jumpa juga pada hari lahir dia. Lepas anak-anak balas, alhamdulillah anak-anak balas. Dia kata anak-anak balas, tapi dia orang kata kami hanya boleh bawa pergi makan, dan kami hantar balik. Punya seronok Makcik Azizah ni, Ustaz. Lagi sebulan dia dapat perkabaran tu, hari-hari dia pangkah kalender. Ustaz, waktu saya pergi, Ustaz, ada kalender dia duduk pangkah-pangkah. Sampai pada hari dia sampai hari dia lahir lah.
Dipendekkan cerita, anak nak main pukul 6 sebab nak bawa pergi buka puasa dan nak hantar balik. Tapi dia ingat anak dia main ambil terus. Dia packing siap barang-barang dia, dan pada subuh selepas buka sahur, dia dah tunggu di luar rumah, di luar pusat jagaan. Doktor, abang, makcik dia orang datang 6 petang, bukan 6 pagi. Tak apa, dia tunggu. Dia kata apa? Saya takut susahkan anak. Tuan-tuan tengok tu. Walaupun kamu berkhianat kepada mak ayah, mereka tak pernah berkhianat kepada kita. Sangka baik mereka, sejahat manapun kita, sebodoh manapun kita, sebebal manapun kita. Dia tunggu 13 jam di luar, Ustaz. Sampailah panggil masuk, tamu pakai baju yang dah elok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia dipendekkan cerita, sampailah buka puasa boleh tak buka puasa Ustaz malam tu. Doktor tu menangis, kalau masuklah, ibu masuklah. Tak datang. Saya pesan kepada anak yang sedang menentu, kalau kamu 4 orang ni, demi Allah, tidak ada seinci pun ruang yang layak untuk kamu masuk ke dalam syurga Allah kalau kamu adalah anak-anak Makcik Azizah. Na'udzubillah. Kalau kamu sedang menonton, taubatlah apa kamu boleh buatlah sekarang. Memadamkan kemarahan Allah dengan apa cara sekalipun, cuba usaha. Sampailah pukul 11, sampai dia kata sampai 9, lepas tarawih 9.30 tu, lepas main isyak tu, dia masuk sendiri, Ustaz. Sepatah dia tak cakap, dengan pakai yang sama dia terus tidur. Dalam keadaan dia tidur, doktor ni pun tak boleh tegur. Esok pagi nak gerak semayang untuk sahur, pukul 4.30, pukul 5, makcik tu dah meninggal. Allah. Dalam keadaan meninggal dunia, doktor tu kata dia kata, Ustaz, berkemungkinan dia high depression yang terlalu teruk sangat, kecewa yang terlalu marah sangat, membuatkan sampai dia meninggal dunia. Makcik Azizah, kalau dah meninggal, insya-Allah syurga tempat kamu dengan kezaliman. Tapi anak-anak haram syurga ke atas kamu sebab apa? Kamu bawa kepada kemurkaan ibu kamu. Maka sebab tu saya pesan, inilah salah satu kes yang kita selalu jumpa, yang banyak berlaku dalam masyarakat. Maka tolonglah sama-sama kita didik diri kita untuk jadi anak yang walaupun kita pernah buat salah, betulkan sekarang, jadikan ibu dan ayah itu sebagai jaluan dan jabatan untuk kita masuk ke dalam syurga. Jadi saya mohon maaf ke atas kekasaran bahasa, tinggi suara, saya tak sempat jawab soalan yang kedua tadi. Mudah-mudahan Allah memberikan keampunan. InsyaAllah kita akan cuba berbincang pada minggu-minggu selepas ni. Kita akan cuba bincang 2.0 tentang bagaimana gagalnya sebagai seorang anak. Satu-satu yang sangat baik untuk diri saya juga, untuk diri kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan. Saya mohon maaf. Amin, insyaAllah, mudah-mudahan. Dan Alhamdulillah tuan-tuan, saudara-saudara penonton, demikian yang dapat kita sajikan untuk pagi ini, dan kita telah pun sampai ke penghujung siaran. Kita minta Fadil Ustaz tutup dengan sedikit doa, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita anak yang soleh wa musleh. Amin, insyaAllah. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Amin Allah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalik wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah, kepada ibu dan ayah kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami, sama ada dalam keadaan kami sedar, kami tak sedar, ya Allah, ya Latif, lembutkan hati kami keras dengan dosa dan maksiat telah kami lakukan, ya Allah. Amin, ya Allah, kalaulah kami masih mempunyai kedua ibu dan ayah, keizinkanlah kami dapat berbuat baik dan berbakti kepada mereka, perelokkan akhlak kami di hadapan mereka, lunak dan rendahkan suara kami saat kami berbicara dengan mak dan ayah kami, ya Allah. Ya Allah, kalaulah perbuatan kami pernah menyakiti hati mereka, maka izinkanlah kami mohon kemaafan saat mereka masih hidup, ya Allah. Kami takut Kau akan mengembalikan anak-anak yang derhaka kepada kami nantinya, ya Allah. Amin. Ya Allah, kami pernah menumpang rahim ibunda kami, ya Allah. Kami pernah sakitkan beliau, kami pernah buat dia tak cukup tidur, ya Allah. Amin. Saat kami lahir pun, ya Allah, kami menyusahkan hidup mereka, ya Allah. Sampai bertahun-tahun lamanya sebelum kami mampu untuk menapak, untuk berjalan sendiri, untuk kami boleh bercakap sendiri, untuk kami boleh berfikir dengan waras sehingga macam hari ini, ya Allah. Maka banyak yang telah kami susahkan mereka, ya Allah. Tidak layak setitik pun susu yang telah masuk dalam tubuh badan kami yang mampu kami balas, melainkan, ya Allah, Kau jadikan kami semua yang sedang menonton ini sebagai anak yang bermanfaat kepada kedua ibu dan ayah kami. Amin, ya. Sebesar manapun salah kami, ya Allah, janganlah dibenarkan kesalahan itu berlaku selepas ini pada hidup kami, ya Allah. Amin, ya. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah, kalau Kau takdirkan ibu dan ayah kami telah meninggal dunia, permudahkan urusan mereka di sana, ya Allah. Lapangkan kubur mereka, hiasilah kubur mereka sebagai taman-taman syurga-Mu, ya Allah. Amin, ya Allah.
Ya Allah, sesibuk manapun kami, sebesar manapun pangkat kami, sebanyak manapun harta benda kami, janganlah pernah digugurkan nama mereka dalam doa-doa harian kami. Ya Allah, Kau wajibkanlah dalam kehidupan kami ada doa yang kami selitkan untuk mereka, ada kebaikan yang kami mungkin kirimkan untuk mereka, ada manfaat yang kami boleh senangkan hati mereka. Janganlah kami menjadi anak yang menyakiti hati mereka. Ya Allah, sejahat manapun ibu dan ayah kami, janganlah kami berlaku jahat kepada mereka, kerana hak kami tidak pernah hilang sebagai seorang anak kepada ibu dan ayah kami. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim. Alhamdulillah, terima kasih pada para penonton, terima kasih pada Fadil Ustaz. Semoga apa yang kita dengar dapat kita sama-sama amalkan dan juga sampaikan. Kita tangguh dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.